أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah, masih lagi kita diberikan kesihatan yang baik dan juga kesempatan ruang masa untuk kita meneruskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna yang mungkin. Mudah-mudahan saudara, apa jua yang kita buat pada hari ini Allah Ta'ala terimalah hendaknya sebagai amal salih kita di sisinya, insya-Allah, amin. Pada malam ini saya nak mengajak kita untuk melihat satu topik, satu tajuk yang kita nak bincangkan, iaitulah berkenaan dengan kepentingan kita membaca Al-Quran dengan tepat ataupun dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh agama kita. Kita semua maklum, saudara jemaah sekalian, membaca Quran ini dikira sebagai amalan yang sunat. Amalan yang sunat. Namun begitu, walaupun ianya dikira sebagai amalan yang sunnah, membaca Al-Quran dengan bertajwid itu suatu yang wajib. Walaupun membaca Quran itu dikira sebagai salah satu antara amalan yang sunat, akan tetapi bila kita nak baca Quran, maka membaca Quran dengan bertajwid adalah suatu yang wajib. Ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, kitab berkaitan dengan tajwid. Kata dia, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, seorang pakar rujuk Al-Quran yang masyhur. Kalau kita buka kitab-kitab ilmu Quran, maka nama Imam Ibnul Jazari ini tidak asing. Ianya merupakan salah seorang rujukan ulama-ulama dalam nak mengambil panduan dan pedoman berkaitan dengan ilmu-ilmu Quran. Maka kata Imam Ibnul Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun, membaca Quran dengan tajwid ini suatu kemestian. Man lam yujawwidil qur'ana athimun, sesiapa yang tidak mentajwidkan bacaannya ketika dia baca Quran, athimun, maka dia ini dikira berdosa. Jadi rupanya tuan-tuan, puan-puan sekalian, masa kita baca Quran ni pun boleh juga jadi kita berdosa. Berdosa kerana apa tu? Kerana kita tidak baca Quran dengan tajwid. Sebab apa Imam Ibnul Jazari kata begini? Macam kasar sangat. Orang nak baca Quran itu pun suatu rahmat ada sebenarnya. Dalam pada ramai lagi orang tak mustuh Quran. Bila letak telefon di depan dan Quran, telefon di kiri, Quran di kanan, ramai yang pilih kiri. Telefon lagi daripada Quran. Kalau pilih Quran pun mungkin 5 minit saja. Lepas tu telefon pula.
Jadi kalau ada dalam pada keadaan begitu, ada orang nak baca Quran, patutnya kita jangan kata dosa dia kalau dia baca tak betul. Kitanya tak. Tapi tak boleh tuan-tuan. Bagi orang yang membaca Quran tetapi bacaan dia tidak menepati apa yang dikehendaki oleh syarak, yang kita dah bahas pada subuh tadi, yang saya dah cerita, bahawasanya kepentingan kita baca Quran dengan apa yang dikehendaki oleh syarak. Macam mana dikehendaki oleh syarak? Iaitulah sebagaimana yang disebut oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali sebut bila mana menafsirkan ayat Quran, warattilil Qur'ana tartila, hendaklah kita baca Quran dengan tartil. Maka ada orang tanya Sayyidina Ali, bagaimanakah maksud ayat ini wahai Sayyidina Ali, baca Quran dengan tartil ni, tartil tu macam mana? Kata Sayyidina Ali, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil ini maksudnya kita membaca Quran dengan mentajwidkan segala huruf-hurufnya. Sebanyak mana ada huruf dalam Quran, sebanyak mana ada ayat dalam Quran, kita kena baca ianya dengan bertajwid. Tajwid satu. Tajwid tu hak kita belajar daripada sekolah rendah, daripada kecil-kecil sampai ke besar-besar ni lah tajwid. Hukum limanya, idgham, sabdu kat mana apa semua. Nah, jadi itu tajwid. Tajwidul huruf, kata Sayyidina Ali. Tartil ni adalah kena tajwidkan huruf-huruf Quran ketika mana kita baca Quran. Wa ma'rifatul wuquf. Dan yang keduanya, tartil ni juga iaitulah kita tahu kat mana kita nak berhenti masa kita baca Quran, berhenti yang molek, comel, dan kat mana kita nak mula. Selepas berhenti mesti kena ada pula nak mula. Maka nak berhenti tu kat mana hak molek itulah ilmu yang perlu dipelajari. Lepas pada berhenti nak mula pula kat mana hak molek itu juga ilmu yang disebut al-waqfu wal ibtida'. Waqaf dan ibtida'. Waqaf berhenti, ibtida' nak mulakan bacaan. Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu kata, ayat Allah Taala sebut bacalah Quran dengan tartil. Maksud tartil ada dua perkara, kena tajwid, kena juga tahu wakaf ibtida'. Jadi itulah kata ulama kehendak syariat kita untuk kita tepati masa kita baca Quran. Jadi kalau ada orang kata awak baca Quran tu sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak ke tak lagi tu, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama tak lagi tu. Kalau kita dengar ada orang kata begitu, tanya begitu, maksud dia dua perkara ni lah. Baca Quran awak tu tajwid tak? Baca Quran awak tu tepat wakaf ibtida' ke tidak? Itulah maksudnya. Maka katanya Imam Ibn Jazari yang kita sebut tadi, tokoh dalam ilmu Quran ini, baca Quran dengan tajwid kemestian, wajib. Siapa-siapa yang tidak mentajwidkan bacaannya ketika dia baca Quran, maka dia boleh jatuh kepada dosa. Sebab apa Imam Ibn Jazari kata begitu? Ada selepas tu disebut li'annahu bihil ilahu anzala. Kerana Quran ini dia adalah suatu yang diturunkan daripada ilah, Allah ataupun Tuhan kita. Tuhan kita yang buat turun Quran. Bukannya Perdana Menteri, bukannya Presiden, bukannya kerajaan negeri, kerajaan pusat, bukan. Bukan keturunan kita. Bukan juga Nabi Muhammad, tetapi Al-Ilah. Tetapi Allah yang menurunkan Quran. Wa hakaza minhu ilaina wasala. Maka Allah telah turunkan Quran ini rupanya dengan keadaan bertajwid dah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kita ni sallallahu alaihi wasallam, dia terima Quran daripada melalui malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril menurunkan Quran daripada perintah Allah Taala. Maka penurunan ini, proses penurunan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ulama Quran, adalah memang dengan bertajwid dah. Malaikat Jibril baca ke Nabi itu adalah dengan bertajwid dah. Tajwid dah.
Maka sebab itulah katanya Imam Ibnul Jazari, wa hakaza minhu ilaina wasala. Sebab itulah Al-Quran tu begitulah keadaan dia turun kepada kita, sampai kepada kita hari ni pun dalam keadaan bertajwid. Maka sebab itu kita tak boleh baca Quran tanpa bertajwid. Kena hogeh juga tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bacaan kita ni biarlah bertajwid. Baik. Maka macam mana yang dikatakan keadaan orang yang baca Quran ni yang berdosa tadi, kalau tak betul tajwidnya. Dia kalau berdosa itu kalau dia tak ambuh pergi belajar. Itu kata ulama. Kalau dia pergi belajar tapi salah juga. Pergi belajar banyak dah Tok Guru, tapi salah juga, tak betul-betul cara sebut tu. Maka dianya dimaafkan. Yang dikatakan memang jatuh dosa ni, dia tak ambuh pergi ngaji. Orang suruh dah pergi belajar. Orang buka dah kelas Quran di masjid, surah apa semua, tapi dia tak ambuh. Dia tak ambuh. Dia buat dono je kalau orang beri iklan ke dia. Jadi ini semua ia boleh membawa kepada dosa kalau dia baca Quran kat gi salah habah. Tak kena situ sini, maka jatuhlah dia kepada dosa. Itu kata ulama. Adapun bagi orang yang dah berusaha masuk kelas Quran situ sini, mengaji dengan tok guru ni, tapi ada lagi cacat celanya masa dia baca Quran, maka dia tidak dianggap berdosa kerana ada lesen L di tekak dia. Tu beza tuan-tuan. Orang yang ada lesen L dengan tidak ada lesen L. Saya ingat suatu metafora yang disebut oleh guru saya. Bila kita duduk di tengah jalan di traffic light, lampu merah, tiba-tiba dalam beberapa second lampu merah tu bertukar kepada lampu hijau. Maksudnya boleh gerak dah lah. Akan tetapi kereta depan ni tak bergerak-gerak juga rupanya. Hijau dah, tak bergerak dia. Jadi mungkin masa tu macam mana kita boleh gambarkan perasaan kita masing-masing lah. Hak ada kerja buat ni, nak masuk pejabat, cara masuk pejabat lah. Hak nak pergi makan perut lapar, cara perut lapar lah. Nak marah lah maknanya. Hamba lewat dah ni, mana nak gerak lagi depan hijau dah kan. Gitunya tak. Kereta tu tak selang beberapa buah je, adalah kereta depan tu. Lalu kita pun buka tikak. Tadi nak marah ni, tapi kita buka tikak nak tengok benda apa berlaku ni. Ada aksiden ke? Kereta rosak ke mana? Jadi lambat sangat ni. Kita buka tikak kereta, kita pun dah keluar. Tengok, rupanya ada lesen air gantung ni. Tepek ni, lain ni tak gantung lah tepek. Tepek lesen air tu, huruf L tu di belakang kereta. Tulis kereta sedang diuji ataupun apa nama ni, ada sekolah memandu lah ditulis situ. Maksudnya kita tahu ni orang baru belajar kereta ni, ada lesen L. Jadi hak kita nak marah tadi, adakah kita akan teruskan marah? Kita akan kendor sikit. Patut lesen L. Baru belajar, kendor kita masuk mula tutup tikak. Jadi kita tengok respon kita pada orang yang baru belajar ni, biasanya kita tak marah. Maka gitulah katanya guru saya. Allah Subhanahu Wa Taala ni bila kita sentiasa gantung lesen L tekak kita tuan-tuan, maka Allah Ta'ala tak akan marah lah pada kita kalau kita salah pun. Begitu. Tapi syaratnya kena gantung sama. Dah apa bukti kita ni gantung lesen L? Apa bukti? Kalau atas dunia ni boleh ngelak, ada lesen besar ke tak ada lesen besar tak? Kalau orang tu ambil dah lesen tapi tak apa lagi lesen besar, lesen P baru, ataupun orang motor lesen L baru. Dengan polis tak tahu. Kalau tengok kok jauh, bawa lesen L ni, tengok muka tahu dah. Tak, melainkan kalau ditahan, dia minta baru polis tahu ataupun JPJ tahu. Kalau tengok jauh tak tahu. Maknanya atas dunia boleh ngelak lesen L, lesen P tu. Kalau nak naik apa nama ni, nak buat kesalahan pun. Dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, kita tak boleh ngelak. Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Innallaha basirun bima ta'malun. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah Ta'ala dia maha melihat apa yang kita buat. Dia maha melihat. Melihat Allah Ta'ala ni daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara.
Tu dia punya hebat Allah Ta'ala, cara dia melihat. Banding dengan kita, hak besar je nampak, hak kecil tak nampak dah. Kita ni. Jadi tuan-tuan, Allah ni kita tak payah gantung lesen tekok, tak usah pamer apa semualah. Bukan itu maksudnya, tetapi cara nak menunjukkan yang kita ni memang tengah belajar adalah kita sertai kelas belajar. Ataupun kita ada guru kita yang kita lazimi setiap minggu ke, setiap bulan ke, untuk kita baca Quran dengan dia. Itulah tanda kita sedang belajar. Dan selagi mana kita dalam keadaan begitu, kata ulama, kalau kita baca Quran salah pun Allah Ta'ala tidak ambil kira sangat, kerana kita dalam proses masih belajar. Sapalah ke bila-bila. Jadi itulah kelebihan orang yang attend kelas sokmo, ada guru dia sokmo dalam bab mengaji Quran ni tuan-tuan. Benda-benda lain kita ada patching tuan-tuan. Benda lain. Kerja kita ada patching. Tak? Apa nama lagi? Bab-bab keduniaan ni lah. Semuanya ada tempoh dia. Siapa satu masa kita tak akan buat dah kerja tu. Kerana mungkin tak cakap, kerana mungkin tak gerak, kesihatan tak mengizinkan, ataupun bosan ke, boring ke dan sebagainya. Tetapi kerja agama, amalan agama tidak ada patching. Tak ada patching. Walaupun ada orang yang kata nanti saya patching, saya nak start buat kerja agama. Sebenarnya kalau dia tak patching lagi pun dia dah boleh buat kerja-kerja amalan-amalan agama, nak zikir banyak mana sekali pun, baca Quran ke, dia boleh buat dah. Tapi itu mentaliti masing-masing lah, kerana mungkin masa tak ada apa semua. Lepas patching ada masa banyak. Cuma nak khabar, kalau pun yang lain-lain ada tempoh masa berhenti kita buat kerja tu kerana alasan-alasan tertentu, tetapi bab agama kita tidak ada patching dan tidak ada tempoh masa kita berhenti tuan-tuan. Kita akan buat sampai kita matilah. Sampai kita mati. Semayang wajib sampai ke mati. Sambil sakit di atas katil pun wajib lagi semayang. Kalau kita ni waras. Bila kita dah tak waras, hilang dah akal kita, memang masa tu kita tak ingat apa-apa dah, jatuhlah taklifan tu. Tetapi selagi mana kita ada akal, kita waras, kita boleh berfikir, kewajipan tak jatuh. Kalau kita tak koma, kita sedar molek-molek ada, wajib semayang. Walaupun sambil duduk ke sambil baring, itu semayang. Begitu juga dengan zikir. Kita kena zikir sama. Sampailah ke akhir hayat kita juga dengan kalimah zikir la ilaha illallah. Dan jugalah termasuk dalam bab agama ni baca Quran tuan-tuan. Baca Quran ini satu benda yang kita kena buat juga. Sampailah kita habis masa, habis nyawa kita, kena baca Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, alangkah beruntungnya kalau kita ada satu kelas Quran kita yang kita boleh masuk, sampailah kita habis hayat pun masih lagi kita dalam kelas Quran tu. Alangkah beruntungnya kalau kita ada guru Quran kita, sampailah kita habis hayat pun masih lagi kita ada guru Quran tu. Sebab apa tu beruntung? Sebab Allah Ta'ala tidak akan menghukum kita dengan kesalahan-kesalahan yang berat kalau kita salah dalam baca Quran. Ini menurut katanya para ulama Quran kita. Maka tuan-tuan sekalian, belajar Quran ini suatu kemestian. Di Al-Azhar, Mesir, nak cerita kepada kita semua, di Masjid Al-Azhar. Di Al-Azhar Mesir ni antara universiti yang tertua. Di sebelah dia tu ada masjid, dipanggil Masjid Al-Azhar, Jami' Al-Azhar. Dalam Masjid Al-Azhar ini, setiap pagi Jumaat, satu ketika dululah, sekarang saya tak tahulah macam mana, ada semua setiap pagi Jumaat halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran yang dipimpin oleh Syekhul Maqari, ataupun ketua bagi sekalian guru-guru Quran. Guru-guru Quran di Mesir banyak yang kita panggil Syekh Quran ni. Di kalangan Syekh Quran ni ada seorang ketua dia, yang digelar Syekhul Maqari. Ini satu jawatan yang rasmi di Mesir. Kalau kita mufti, bab fiqh, bab tanya fatwa-fatwa tu. Tapi dalam bab Quran di Mesir dan di negara-negara Arab yang lain, mereka mewujudkan satu jawatan khusus
untuk cara hal ehwal Al-Quran. Kerana dia tak beri tanggungan berat kepada mufti. Mufti nak cara bab fiqh, soal jawab orang tanya soalan macam-macam tu satu hal dah. Nak cara bab Quran pula ni yang sangat besar juga. Jadi dia pecahkan, dia beri cara bab-bab Quran ini dari sudut penulisan mushaf Quran ke, dari sudut ilmu-ilmu Quran ke. Nak jaga ni siapa dia? Kena ada satu jawatan, nama dia Syekhul Maqari. Kita sebut, boleh sebutlah sebagai ketua ataupun tok ngulu bagi sekalian guru-guru Quran. Jadi biasanya Syekhul Maqari ni orang yang hebat lah, orang biasa, orang bisa. Lalu kita biasa dengar tuan-tuan, nama Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Orang Melayu tak asing dengan nama ni, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, ataupun ringkasnya orang sebut Syekh Husari. Kalau tuan-tuan pecek di YouTube, di internet itu tubik tadi dah. Dia punya video dia, baca Quran dia. Boleh dengar cara baca dia. Mungkin kita biasa dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Cara baca dia anjung-anjung gitu. Dia suka baca begitu. Dan suara dia sedap lah. Saya buat tu lebih kurang. Tapi tak serupa ke. Nak tahu, nak dengar sungguh, buka YouTube lah. Ada di YouTube. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari yang orang Melayu kita suka dengar, orang lama suka dengar. Biasa dulu saya ingat saya kalau ada kematian kerabat-kerabat raja, dia akan pasang kaset Syekh Mahmud Khalil ni. Mana kita tahu dah ada orang mati ni, ada kerabat mati ni. Jadi Syekh Mahmud Khalil ni dia juga salah seorang Syekhul Maqari di Mesir pada zaman dia. Syekhul Maqari. Maka cerita saya tadinya, setiap pagi Jumaat di Masjid Al-Azhar ada halaqah. Halaqah tu halaqah Quran. Orang buat satu kumpulan membaca Quran yang diketuai oleh Syekhul Maqari Mesir ni. Masa tu, masa zaman saya tu, Syekh Abdul Hakim Abdul Latif. Dialah yang jadi apa nama ni, tok gurunya masa tu. Dah hak ngaji tu siapa dia dalam grup tu, dalam halaqah tu? Guru-guru Quran saja. Bukannya orang-orang kampung, bukan jemaah Masjid Al-Azhar, bukan. Tok guru Quran, Syekh Azhar dah. Hak bahagian Quran, hak ngajar situ, ngajar sini. Pagi Jumaat dia orang makan berkumpul, belajar pula dengan Syekhul Maqari. Nak apa tuan-tuan? Tok guru dah pun pergi mengadak lagi dengan bapak tok guru. Hujung-hujung minggu supaya dia akan dapat suatu refreshing, suatu kesegaran dalam ilmu-ilmu dia nak sampaikan pula kepada masyarakat. Jadi apatah lagi kalau kita tuan-tuan, dan kalau tok guru pun sanggup meluangkan masa untuk belajar Quran lagi, walaupun mereka ni dah hebat dah baca Al-Qurannya, apatah lagi kita-kita ni nak. Maka sayugialah kita juga mesti kena ada halaqah Quran kita untuk kita menajamkan lagi kita punya skill ataupun cara kita baca Quran tu biar menepati kehendak yang sebenar. Maka kepentingan kita baca Quran dengan tajwid ini tidak dipertikaikan oleh ulama-ulama. Bahkan mereka memandang suatu kewajipan bagi kita untuk membaca Quran dengan tajwid. Caranya dengan kita belajar melalui guru-guru yang mahir di bidang Al-Quran. Katanya Syekh Abu Hayyan Al-Andalusi, dia sebut, man ya'khudhil ilma an syaikhin musyafahatan yakun 'aniz zayghi wat tashifi fi harami wa man yakun akhidhan lil ilmi min suhufin fa ilmuhu 'inda ahli al ilmi kal 'adami. Sangat menarik apa yang disebut oleh Syekh Abu Hayyan Al-Andalusi ini. Kata dia, siapa-siapa yang mengambil ilmu daripada seorang guru secara musyafahatan, secara face to face, secara mulut ke mulut, yakun 'aniz zayfi wat tashifi fi harami, maka potensi untuk dia menyeleweng, untuk dia salah
dalam ilmu yang dia ambil tadi adalah sangat tidak akan berlaku. Potensi untuk dia boleh jadi salah masa dalam disiplin ilmu yang dia ambil dengan guru tadi adalah sangat berpotensi untuk tidak akan berlaku kalau dia ambil secara berguru. Tetapi kata Syekh Abu Hayyan Al-Andalusi, wa man yakun akhizan lil ilmi min suhufin, tetapi siapa-siapa yang berpada ambil ilmu melalui hanya daripada suhuf, daripada kitab-kitab, bacaan-bacaan dia saja dia ambil ilmu tu, maka fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adami. Ilmu dia tu walaupun akhirnya dia baca kitab tu, baca sini, baca situ, dia dapat maklumat yang banyak dan dia jadi orang yang sangat berpengetahuan, intelijen dalam ilmu yang dia belajar tadi, yang dia baca. Jadi hebat dia, pengetahuan dia. Namun begitu, oleh kerana dia tahu tadi melalui hanya pembacaan, bukan dia berguru, melalui pembacaan semata-mata. Kata ulama, fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adami. Nilai ilmu dia tadi, orang yang baca tadi, jadi hebat dia kena baca, nilai ilmu dia di sisi para ulama adalah seolah-olah tidak ada ilmu. Kerana bila dicek siapa guru dia ni, dia cakap sedap sangat tu. Cek ulama-ulama lah cek rupanya tak ada guru, kitab aje. Dia suka baca kitab, suka baca buku. Ilmu dia ambil situ. Maka ini kata ulama tak boleh pegang dia ni. Tak boleh pegang dia ni. Sebab ilmu dia di kitab. Kerana ada maklumat kemungkinan salah yang dia faham kerana tidak ada orang yang menerangkan. Maka tuan-tuan, yang disebut oleh Syekh Abu Hayyan ini, ilmu, apa-apa ilmu. Kalau ilmu tu ilmu Quran ataupun lebih-lebih lagi Quran. Kalau kita hanya baca Quran ni merujuk hanya pada kitab-kitab tajwid saja yang orang jual banyak lah ni di pasaran. Hanya baca buku-buku ataupun kita dengar kat YouTube je. Banyak pengajaran-pengajaran orang buat kat YouTube kan. Jadi kita ni tak ada lagi asas, tapi kita nak belajar, tapi kita kan nak belajar dengan di masjid-masjid, seorang masuk kelas-kelas tu masa terbatas, kita pun ambil kat YouTube. Baik, boleh juga di YouTube ni semua, tapi moleknya kita kena ada asas dulu, baru boleh pergi kat tu. Tapi kalau kita dogo-dogo, orang kata sebut dogo-dogo maksudnya tak ada asas apa-apa, kita nak dengar selalu kat YouTube, ada potensi kita akan salah faham terhadap apa yang kita baca ataupun yang kita dengar tanpa melalui guru. Kerana kalau kita dengar kat YouTube ni, dia hanya satu hala. Bahang tu, rakaman tu orang rekod dah, bukan siaran langsung. Kalau sekalipun siaran langsung, kita nak tanya dia lebih-lebih pun kemungkinan boleh, kemungkinan tak boleh. Lepas tu pula YouTube ni dia internet, kadang-kadang dia ada dia punya line dia tak clear lah apa semua, menyebabkan kalau ambil bacaan Quran melalui itu tidak memadai kata ulama. Bahkan ada ulama yang tak setuju, antara Syekh Ahmad Isa dan Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Ma'asarawi, bekas Syekhul Maqari Mesir yang terdahulu juga, dia tak setuju kita belajar Quran ku online. Tak setuju. Lebih lagi kalau yang belajar Quran online tu adalah yang nak ambil sanad Quran. Dia tak setuju kerana bacaan Quran yang akan didengar oleh guru kemungkinan tidak jelas kerana faktor-faktor lain tak clear, lain terputus dan sebagainya. Itu. Maka mesti musyafahatan. Mesti diambil Quran ini lebih-lebih lagi. Kalau ilmu lain pun kena musyafahatan, Al-Quran mesti lagi lah kena musyafahatan. Kena secara mulut ke mulut. Kita kena tengok mulut guru kita macam mana, renyok kok mana, mocong lagu mana, bokok kok mana. Itu Quran. Lebih-lebih lagi. Kalau ilmu lain pun Syekh Abu Hayyan ni kata musyafahatan dah kena ambil kok mulut, maka ilmu Quran ataupun bacaan Quran lebih-lebih lagi lah tuan-tuan sekalian. Jadi saya nak menyerulah pada malam ini, sebagaimana seruan saya subuh hari tadi, mari kita sama-sama menyertai kelas Quran. Ambillah kelas Quran mana-mana sekalipun. Kat mana-mana rumah kita kalau ada hak dekat-dekat ambil.
Cuma nak khabar di masjid kita ni, Masjid Abidin ni, Masjid Putih, Masjid Negeri ni, kita telah pun buat satu kelas, kelas Quran yang mana dibimbing oleh Syekh Imam Terawih kita. Kalau siapa-siapa yang biasa mari sembahyang tarawih di Masjid Putih kita ni dapat kenal lah tuangnya, Syekh Muhammad Abdul Hamid Kulaib Al-Azhari Al-Masri, orang Arab ni, bukan orang Melayu. Tetapi beliau sudah berkhidmat di Terengganu kita ni lebih 10 tahun dah. Dah jadi imam di masjid kita tarawih ni setiap tahun, hampir 10 tahun lebih dah. Maka kita ambil peluang tahun ni kita buatlah satu kelas di bawah Syekh ni untuk membimbing semua jemaah-jemaah yang berminat untuk kita dapat dengar macam mana bacaan Quran yang betul daripada orang yang betul. Baca Quran tu kena betul, tapi mesti dengar pula, belajar pula dengan orang yang betul. Jadi Syekh ni lah antara orang yang betul yang telah pun diiktiraf oleh pelbagai pihak. Jadi Syekh kita ni, Syekh Muhammad ni, dia akan adakan kelas talaqi umum. Talaqi umum ni maksudnya kita belajar Quran secara berdepan dengan Syekh, tetapi kita secara umum kita baca, bukan secara khusus. Kalau secara khusus ni seorang akan baca dengan Syekh. Syekh akan dengar seorang, pas seorang, hak ni pula baca seorang. One by one lah, khususi. Kalau umumi, dia semua baca. Jadi kaedah yang kita buat ni sebab nak menjimatkan masa lah. Sebenarnya di masjid kita ni, Syekh Muhammad ni telah pun ada kelas khususi dia, yang mana orang-orang nak ambil sanad. Dah ada sebanyak 6 halaqah dah tuan-tuan. Satu halaqah ada 5 orang. Dah 6 kali 5, 30 orang dah. Laki puan tu. Halaqah puan ada 2 halaqah. Halaqah laki ada 4. 30 orang dah belajar dengan Syekh di masjid kita ni. Start daripada bulan 2. Secara khususi. Dan akhir, lepas pada 3 tahun lah dijangkanya, dia akan dapat sanad. Jadi hak tu, masa Syekh dah terhad dah situ. Jadi oleh kerana nak meraihkan ramai lagi orang yang nak belajar Quran ni dengan Syekh dengan orang yang betul ni, maka kita buatlah satu lagi kelas talaqi am ataupun talaqi umum, yang mana dalam kelas ni Syekh akan baca satu ayat, orang pelajar ataupun orang yang menyertai itu, jemaah yang menyertai akan ikut ramai-ramai. Jadi saya rasa walaupun kita tak dapat nak perdengarkan bacaan peribadi kita pada Syekh, tapi tuan-tuan jangan sedih. Kalau kita masuk kelas tu, kita juga akan dapat faedah. Kerana faedah yang besar menurut kata Sayyidina Ali tadi lah. Tartil ni kena tajwid dan kena tahu tepat wakah ibtidak. Wakah mana molek, nak ibtidak kat mana molek. Maka dalam kelas ni walaupun kita tak dapat perdengarkan bacaan peribadi kita pada Syekh, kita kena baca ramai-ramai. Syekh baca seayat, kita ikut ramai-ramai. Tapi kita dapat tahu Syekh sebut mana. Kalau tak jelas, tanya sekali lagi. Boleh ulangkan lagi Syekh? Boleh, tak masalah. Lepas tu, hak paling penting sekali, wakaf ibtidak lah saya nampak. Kita boleh tahu kat mana nak berhenti hak sebetulnya. Kalau sebelum ni kita baca Quran bulan Ramadan, berapa kali Ramadan dah. Baca sebaca-bacanya. Dan selagi ada nafas, selagi tu baca. Lepas tu, dan tak ada nafas, mulalah. Kat mana ni? Boleh ikut sini. Boleh ikut. Jadi hak kita dah molek tuan-tuan. Yang moleknya kita kena tahu betul-betul. Kalau nafas pendek kat mana sesuai. Jadi sinilah kepentingan guru. Syekh dia akan potong kat mana yang sesuai dengan nafas kita orang Melayu ni. Jadi oleh kerana dah 10 tahun lebih dia dah tahu dah. Kita orang Melayu ni kelemahan kita nafas pendek, maka dia akan kerak molek. Dia akan kerak tepat yang molek dah untuk kita berhenti. Inilah kepentingan tuan-tuan sekalian. Jadi mana-mana yang berminat boleh tanya kepada Tok Imam kita ke Tok Bilal kita ataupun mana-mana pegawai kita di pejabat pengurusan masjid negeri ini untuk daftarkan program itu segera. Kerana kita insya-Allah akan mulalah dengan Syekh ni. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai penutupnya kita petik satu kalam daripada apa nama ni? Syekh apa nama dia ni? Kita panggil Syekh Ba'bulah. Syekh Ibrahim bin Ba'bulah. Salah seorang guru Quran yang masyhur di Mesir juga. Dalam satu kitab dia, dia ada sebut, dia kata, kalaulah kita ni
hidup kita, hayat kita ni, tak boleh kita nak hafal Quran secara 30 juzuk. Tak ada peluang dah kita. Mungkin sebab kita dah di usia yang banyak dah, komitmen kita yang banyak dah, menyebabkan kita tak mampu dah nak hafal Quran. Maka kata Syekh Ibrahim bin Ba'bulah rahimahullahu ta'ala, dia kata, kalau begitu cerita dia, nak hafal Quran tak mampu dah, maka janganlah kita mengharamkan diri kita daripada kita membaca Quran secara bertajwid sempurna daripada awal Fatihah sehinggalah akhir An-Nas dengan seorang guru yang mahir dalam bidang Quran. Paling tidak tuan-tuan, hak lain tak adang nak kerja, Al-Quran ni biarlah dang juga kita kerja, biar ada tok guru sekhah untuk kita yang kita boleh baca, buat jadi bekalan kita sampalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Quran bukan saja kita perlukan dia atas dunia, tetapi kita juga perlukan Quran di akhirat. Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kerana Quran ni yang aku suruh baca sangat tu, kata Nabi, kerana Quran ini dia akan datang di hari akhirat, hari kiamat, untuk memberi syafaat kepada orang yang sentiasa baca dia atas dunia itu. Jadi ulama kata, orang yang baca Quran, yang Quran akan beri syafaat ni, lebih-lebih lagi lah orang yang baca Quran dengan betul, yakni dengan bertajwid dan tepat kaedah bacaannya. Jadi tuan-tuan sekalian, ambillah peluang semasa ada ni untuk kita melabur dalam mana-mana kelas Quran. Tidak semestinya sini, cuma saya beri maklum tadi tu yang terbaik lah, insya-Allah. Kerana beliau orang Arab dan kita kena baca Quran dengan lahjah Arab. Mudah-mudahan kita dapat buat bekalan sebelum berakhirnya, tamatnya riwayat kita masing-masing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita semua dapat kekuatan untuk kita sentiasa perbaiki bacaan Al-Quran kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.